Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 September 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Sarawak mencatatkan 3,100 kes positif baru COVID-19 pada Rabu melibatkan 37 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 140,912 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media melaporkan daripada keseluruhan kes itu sebanyak 3,096 atau 99.87% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 4 atau 0.13% dalam kategori 3, 4 dan 5. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. JPBNS turut melaporkan 10 kes kematian baru di daerah Kapit, Pintulu, Tatau, Subi, Sarike, Kuching dan Bau. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan 2 kluster baru iaitu kluster Lemujan Pakan dan kluster Pasar Matu. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 146 kluster dan 11 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. JPBNS turut memutuskan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti berikut. Laporan seterusnya mengenai usaha timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas membantu penduduk rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD di Dun Bukit Saban. Pada Rabu, beliau yang juga Adun Bukit Saban menyalurkan sumbangan bantuan makanan melalui pusat hikmatnya kepada 133 ketua isi rumah dari 4 rumah panjang seperti tertera. Sumbangan itu merupakan tambahan kepada bantuan yang telah disalurkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Betong. Manakala di Sibu, program vaksinasi secara mopping akan dilaksanakan kepada pelajar-pelajar yang tidak datang untuk menerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV yang ditetapkan. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai, pihaknya juga akan mengadakan program bersama guru sekolah untuk memberi kaunseling kepada pelajar bagi yang enggan menerima vaksin. We will see how many doesn't come, why they didn't come. Okay? You have to know, maybe transport ke apa ke. But we will definitely doing mopping lah. Yes, mopping, and they can walk in after this. After this. So if the one who are hesitancy, who have reject, maybe we will do a bit counselling with I will do some program with the counsellors in the schools, and of course with the parents. Most importantly, the parents who reject, if not the students. Beliau berkata demikian kepada media semasa melawat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk remaja berumur 16 hingga 17 tahun di PPV Dewan Suara Sibu pada Rabu. Sementara itu, wakil dari SMK Sacred Heart Sibu, Cikgu Diu Kayi amat berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana mengadakan program vaksinasi untuk para pelajar. Selamat pagi, saya Cikgu Diu, PTH from SMK Sacred Heart. Jadi terima kasihlah untuk kerajaan menyediakan program seperti program imunisasi, vaksinasi untuk pelajar 16 dan 17 tahun. Saya percaya tujuan kerajaan buat macam ini adalah untuk pelajar persediaan awal pelajar balik ke sekolah. Kemungkinan besar boleh pada bulan Oktober. Jadi ini adalah satu program yang bagus dan mesti dilanjutkan untuk pelajar-pelajar yang umur 12, 13, 14 dan 15. Sebab umur pelajar ini belum lagi dimaklum untuk ambil vaksinasi. Dan untuk pelajar saya
Untuk rekod seramai 9,289 pelajar yang berumur 16 hingga 17 tahun dari 33 sekolah menengah di bahagian Sibu menerima vaksin yang diadakan di PPV Dewan Suara Sibu, PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya dan PPV Dewan Pejabat Daerah Kanawit. Di Balingian pula, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Perikanan Laut Sarawak memperuntukkan sebanyak RM6 juta bagi projek menanam tukun tiruan dan tukun rekreasi di perairan Laut Kuala Mukah dan di perairan Laut Penipah sejak tahun 2006 sehingga sekarang. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata penanaman tukun-tukun berkenaan akan membantu meningkatkan taraf ekonomi nelayan di kawasan Balingian dan Mukah selain menjadikan kawasan Penipah tarikan memancing. Dengan adanya tukun tiruan dan tukun rekreasi ini, ia akan meningkatkan ekonomi nelayan di kawasan ini dan mungkin akan mengangkatkan habitat ikan lebih banyak lagi lah dari biasa. Jadi dengan perbelanjaan yang agak besar, saya rasa ini akan dapat memanfaatkan terutama sekali para nelayan di kawasan Balingian dan Mukah. Tukun tiruan ini telah dilabuhkan pada 2006 sampai sekarang. Jadi jumlah perbelanjaan adalah 6 juta. Jadi kalau mengikut program dia, tukun tiruan ini akan dibuat dari sebelah Kuching sampai ke Lawas. Kalau mengikut perancangan lah, tapi akan dibuat berperingkat-peringkat. Beliau bercakap kepada UKAS masa merasmikan program melabuh tukun tiruan jenis penghalang pukat tunda di perairan Laut Kuala Mukah dan tukun tiruan jenis rekreasi di perairan Laut Penipah Mukah, Sarawak bagi tahun 2021 pada Rabu. Sebanyak 25 unit tukun tiruan penghalang pukat tunda dan 40 unit tukun tiruan rekreasi dengan kos sebanyak RM887,845 dilepaskan pada program tersebut. Beralih ke laporan vaksinasi melibatkan golongan remaja dengan seramai 342 individu yang berusia 16 hingga 17 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Engkelili pada Rabu. Kesemua mereka yang hadir ditemani oleh penjaga masing-masing dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Sementara itu bagi Catalina Tabo yang berasal dari rumah Jembu Sembanju Bila Patung Engkelili berkata dia amat teruja selepas menerima dos pertama vaksin COVID-19. Katanya suntikan vaksin dapat membantu dalam mengekang penularan wabak COVID-19 sekaligus mewujudkan imuniti kelompok dalam komuniti. Manakala di Serian, seramai 741 pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 menerima suntikan vaksin bagi dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Serian pada Rabu. Timbalan Pengurusi Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF bahagian Serian, Dr. Edmund Chin Vui berkata pihak pengurusan sekolah telah menyusun jadual kehadiran pelajar yang layak. Bercakap ketika ditemui UKAS, beliau memberitahu langkah tersebut amat membantu kelancaran proses pemberian vaksin jenis Pfizer yang sama diberikan kepada individu dewasa. Tambah beliau, pada Khamis, PPV Serian akan menerima seramai 670 orang pelajar dari SMK TAI dan SMK Tarat pada 10 September, giliran 670 pelajar lagi dari SMK Balai Ringin dan Sekolah Menengah Awam Serian akan diberi vaksin. Di Lubuk Antu pula, seramai 340 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lubuk Antu menerima suntikan vaksin dos pertama jenis Pfizer di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu pada Rabu. Penerima vaksinasi adalah melibatkan 179 pelajar tingkatan 4 dan 161 pelajar tingkatan 5 sekolah tersebut. Projek vaksinasi dikendalikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahagian Sri Aman dengan kerjasama pasukan Barisan Hadapan yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai dijemput untuk menyertai pertandingan poster digital sempena kempen kesedaran rabies. Penyertaan dibuka dari 10 September sehingga 24 September 2021. Salam UKAS.